Apa khabar semua? Inilah indah hidup dalam negara bernama Malaysia. Teruk kita kena dengan Perdana Menteri basah tanya rakyat apa khabar, baik je lagi, kan? Saudari yang saya hormati sekalian, malam ini saya, saudara Hizwan hubungi saya banyak hari. Dan saya memang kata salah satu tempoh kempen saya ke Pulau Pinang, naik ke Kedah, Kelantan, Terengganu, beberapa kawasan di Selangor. Saya kata saya memang nak jejak kaki di Pandan. Pandan indah kali ini sangat adalah pertempuran yang sangat-sangat penting. Selangor mengeluarkan tokoh-tokoh besar. Ada bekas menteri, ada bekas KSU, pentadbir kanan kerajaan di Dengkil, Datuk Seri Jamil. Ada doktor, ada profesor, ada peniaga, ada tokoh korporat. Tapi kenapa Pandan berbeza, Pandan Indah berbeza saudara? Kerana Pandan Indah bukan sekadar mengangkat suara orang susah. Semua orang boleh cakap soal kepayahan rakyat, soal derita rakyat, kan? Tapi dia naik helikopter, derita rakyat sebagainya. Tapi soal orang yang bercakap berkenaan nasib orang susah yang dia lalu sendiri, boleh kita angkat kali ini melalui calon kita, Cik Ton. Sebab dia takkan hipokrit dan munafik. Dia lalu sendiri. Dia datang daripada dunia kepayahan. Ayah Ipin cakap tadi soal perkauman. Calon dekat belah sana kerajaan perpaduan. Mereka boleh cakap soal perpaduan. Mereka boleh cakap soal, kalau bahasa Cina tu, saya hafal lah dulu dalam PKR kan, woman tu seiciaran, kita sebuah keluarga besar. Tapi pada mulut korang boleh cakap. Tapi kepada Cik Ton, pejuang Melayu. Tapi saya tanya calon di sebelah sana dengan calon di sebelah sini, siapa yang pernah mendakap India ketika saat anak India itu susah? Terkejut saya datang belakang kan. Sebab semua orang handal-handal sini, kita paling tak handal kan. Saudara, siapa yang pernah dakap anak Cina ketika anak Cina itu benar-benar susah dan memerlukan pertolongan? Orangnya adalah Cik Ton. Dia tak faham soal nak buat projek dengan Vincent Tan, nak rembat duit daripada Berjaya. Dia tak tahu. Tapi bila sampai atas meja ahli Dewan Undangan Negeri Pandan, kalau inilah wataknya, saya percaya sebelum dia wakil rakyat pun, orang cakap apa bukti? Sebelum Cik Ton bukan wakil rakyat. Tapi dia boleh bagi khidmat dia boleh bagi NGO dia boleh siap kereta jenazah untuk orang mati yang susah. Dalam keadaan Amiruddin Syahri, Menteri Besar Selangor, batalkan pemberian Selangor ni dulu, zaman Azmi, zaman Tan Sri Khalid, kamu mati, sampai orang nak mati di Selangor, tapi dia kena pengundi Selangor lah. Mati di Selangor, dia dapat 2,000 lebih. Dia dapat kerana menguruskan kematian itu bukan saja sedih, tapi sangat menyukar dan menyusahkan. Jadi saudara, ambil dia batal pemberian tersebut. Tapi soal dia, sebelum jadi wakil rakyat, orang seperti Cik Ton, dia dah buktikan persoalan, dia boleh beri hikmat dan dia kumpul. Dia bukan orang kaya, tapi dia boleh kumpul kawan-kawan dan sebagainya. Berapa kereta jenazah ada sini? 3 kereta jenazah, saudara. Maknanya jiwa orang susah tu bukan sekadar di mulut, tapi di hati. Bercakap dengan pelaksanaan kata-kata itu adalah dua benda yang sangat berbeza. Kita semua keluarga besar. Pertempuran kali ini di Pandan adalah penting bagi keluarga besar kita. Keluarga besar kita maksudnya apa? Keluarga orang susah, keluarga rakyat marhain, keluarga orang yang sering tertinggal daripada pembangunan ini. Tak ada orang yang boleh bercakap bahasa itu kecuali mereka lalu jalan itu.
bagi pihak Parti Perikatan Nasional, saya rakam, dan Parti Perikatan Nasional sangat berbangga apabila Cik Ton sudi jadi calon dan angkat Perikatan Nasional. Tetapi dengan satu syarat, dia harus dimenangkan, dia harus duduk dalam dewan supaya bahasa rakyat susah itu boleh berbunyi dan bergendang dan membising dalam dewan, supaya ada kerajaan negeri yang faham masalah orang susah. Saudara yang saya hormati sekalian, keduanya, hari ini kita berdepan dengan gergasi sangat besar, sangat besar. Akaun parti, saya bagi tahu. Pertama tadi saya tanya kawan-kawan petugas, macam mana pergerakan, semua tunjuk. Sebab soal dia ialah kali ini mereka ajak kita lawan pilihan raya. Tapi soal dia, kezaliman dia apa? Dia bekukan akaun Perikatan Nasional. Dia sita akaun parti, akaun PAS, akaun gerakan, akaun pemimpin-pemimpin kita. Lepas tu dia ajak kita lawan. Saya pusing satu negara, masalah dia memang tak ada duit. Tak ada duit. Mereka kata kita bermewah, berkempen, toke judi. Toke judi kan kita nak masuk ni, kan, bab toke judi ni. Tapi mereka kata kita mewah. Tapi saya nak bagi tahu, jauh di pedalaman Sungai Petani Kedah, jauh pedalaman, saya lihat sendiri, bila parti tak ada duit, mereka, saudara, buat kemah guna upih pinang. Mereka bina meja pakai buluh. Mereka hadir sukarela. Dan saya bila sampai ke Pandan, saya sangat rasa seronok apabila Cik Ton, ACT dan seluruh keluarga besar ini benar-benar boleh tampil. Dan kalau kita menang kali ini, ia adalah kemenangan rakyat yang sebenarnya, bukan kemenangan politik semata-mata. Pertama, saya nak bentang hari ini 3 perkara yang saya kena ingat. 3 perkara. Pertama ialah beberapa bulan lepas, bukan beberapa bulan lepas pun, beberapa minggu lepas, saya tulis dalam Facebook saya, Anwar duduk rumah Taikun Cina. Bukan isu Taikun itu masalah, isu Cina itu masalahnya, tapi rumah toke Cina. Mereka cakap soal integriti, Amanah cakap soal integriti, PKR integriti, DAP integriti, Kerajaan Paduan integriti. Tapi yang saya nak sebut hari ini ialah soal dia, tidak ada mana-mana Perdana Menteri dalam dunia yang duduk rumah sewa ataupun duduk rumah orang lain. Saya tulis, Anwar serang saya, parti mereka serang saya, budak-budak serang saya. Akhirnya saya kata, baik, kalau kamu nak main permainan ini, sebab saya sebut, jangan mudah-mudah buat laporan polis terhadap Cikgu Bat. Saya ikut Anwar Ibrahim dan saya uruskan Anwar Ibrahim itu bukan sekadar parti, tetapi bilik tidur dia sendiri saya uruskan. Nanti kamu suka-suka buat report, khususnya kepada generasi laser, sunat laser. Dia generasi sunat ni, yang sunat laser ni yang paling manja. Sebab dulu sunat gunting, kena jahit, sakit, kan? Lepas tu sunat klip pun sakit. Ini sunat laser, dia tak rasa pun semua kesakitan. Kalau kamu suka-suka nak buat report, saya boleh janji, Anwar, bos kamu, malu pun akan dapat, sakit pun akan dapat. Kedua, saya buat laporan SPRM. Bila saya buat laporan SPRM, saya serah semua dokumen. Mereka panik sebab saya ada semua bukti. Mereka telah pun buat laporan polis ke atas saya. Juga luar tabi'i, kali pertama dalam sejarah dunia, orang buat laporan SPRM, Perdana Menteri arah buat laporan polis kepada orang yang buat laporan SPRM. Baik, kita belum menarik lagi.
Tapi yang lebih menarik apa dia? Yang lebih menarik lagi ialah bila dia buat laporan polis, pertama, dia telah mengaku memang rumah tersebut rumah Tycoon Cina. Dia mengaku. Tapi yang lawaknya, satu Malaysia boleh ketawa sebab apa? Rumah tersebut dipajak 10 tahun. Orang pajak kebun petai, orang pajak durian, orang pajak tanah kebun, orang pajak kedai kilang. Orang gila tak pajak. Orang gila pun tak pajak rumah mewah sampai 10 tahun. Tapi sebab kita dah simpan fakta, saya tampilkan kemudian ucapan Anwar Ibrahim bulan Ramadan baru ini. Ini yang saya nak tengok. Saudara kena tengok, dengar betul-betul macam mana Anwar ni menipu. Laporan saya serahkan ucapan Anwar Ibrahim itu, di mana bulan Ramadan dia sebut dalam program ABIN di Hotel Tamu Kuala Lumpur, minggu ketiga bulan Ramadan, bulan April tahun 2023. Dia sebut apa dia? Saya baru saja selesai jual rumah saya di Bukit Segambut. Dia kata, saya baru saja selesai jual rumah saya di Bukit Segambut. Duit di Bukit Segambut, saya beli rumah di Kajang. Dia kata, saya selesaikan rumah di Kajang. Dia kata, dan baki 500,000 saya sedekah kepada sekolah tahfiz. Allah SWT, syurga, tepuk kaki tangan orang dengar. Tapi hakikatnya, ni saya nak bagi tahu saudara, ni nama dia Cikgu Bat. Dia takkan bercakap kalau dia tak ada barang, saudara. Ni saudara, Anwar Ibrahim buat pengisytiharaan harta ketika dia bertanding pilihan raya umum di Tambun. Pengisytiharaan harta Anwar, dia tulis pembelian rumah secara tunai di Bukit Segambut, nilai dia 9 juta. Tetapi soal dia kata dia baru jual rumah di Bukit Segambut. Katalah Kementerian Kewangan ni tak cerdik, dia jual rumah under value. Dia tak cerdik, dia Menteri Kewangan tapi dia tak cerdik, dia jual rumah under value 8 juta. Dia ada tinggal baki 500,000. Maknanya dia bayar rumah di Kajang berapa? 7.5 juta. Oi Anwar Ibrahim, kau buat apa pajak kalau dah 7.5 juta? Kau beli je lah rumah tu. Maknanya saudara, dia menipu dalam isu pajakan, sedangkan dia lupa yang dia dah menipu dalam bulan Ramadan. Jadi yang mana dia tipu? Pajak tipu ke? Bulan Ramadan tu tipu. Ni masalah Perdana Menteri, bukan saja buka mulut, tutup mulut pun dia menipu. Saudara, bukan itu saja. Itu tak menarik lagi. Dalam pengisytiharaan harta Anwar Ibrahim, saudara, dia isytihar tahun 2022, dia beli tanah di Port Dickson. Di Port Dickson, dia janji macam-macam perubahan, satu benda pun tak berlaku. Tapi soal dia dapat tanah 1 juta. Yang lebih menarik, cara milikan, pembelian hasil tunai, jualan rumah di Setia Murni 1 Bukit Damansara. Dia jual rumah di Bukit Damansara tahun 2004. Saudara kena ingat, pada pilihan raya ke-14, Wan Azizah keluar depan rakyat. Wan Azizah nangis. Saya sedih, saya terpaksa pajak rumah di Bukit Segambut sebab saya tak ada cash, saya tak ada tunai, dan saya nak masuk pilihan raya, saya terpaksa pajak rumah di Bukit Segambut. Ni dia jual tanah 2004, dia masih ada 1 juta lagi. Ini pengisytiharan harta Anwar. Maknanya Azizah telah menipu ketika pilihan raya yang ke-14. Maknanya bukan Anwar saja menipu,
Wan Azizah, laki bini saudara, memang kaki tipu. Bukan itu saja, saya bagi tahu, dalam borang pensiaran harta Anwar, dia tak ada kereta. Cik Ton ada kereta, Cik Ton lagi hebat daripada Anwar Ibrahim. Anwar tak ada kereta, dia kata dia tak ada kereta. Azizah telah mengisytiharkan dia cuma ada kenderaan Pro 2 Myvi yang dibeli 29,000. Pro 2 Myvi yang dibeli tahun 2018 pada harga 37,000, dan Yamaha Legenda yang dibeli dengan harga 5,300. Azizah ada motor Yamaha Legenda. Tapi bila kita selidik kereta BMW BEM1 yang Anwar naik tu, Hulu Kile kan BM1, pergi JPJ dia tu, cari keluar nama siapa dalam JPJ. Rupanya nama seorang datuk taikun tokoh korporat di Selangor yang dilantik, bila kita tengok, dilantik menjadi ketua JLC, kumpulan hal tanah Selangor. Semua tanah Selangor ni dia ketua. Sama ada Anwar ambil kereta, lantik dia, ataupun lantik dia dulu baru ambil kereta, ternyata Anwar telah mengamalkan rasuah. Kedua, yang lebih menarik, Anwar pun ada NGO, yayasan dia, nama Yayasan Aman. Reverse balik, keluar masuk istana, dia naik kereta Jaguar. Nombor Jaguar VCQ 8055. Dia susun nombor tu cantik, 8 jadi B, BOSS, VCQ Boss. Saudara, bila kita cari VCQ 8055 dekat JPJ, dia keluar nama Yayasan Aman. Yayasan Aman miliki kereta mewah. Yayasan Aman ni apa? Anwar tubuh, pakai nama Pulau Aman, tempat orang susah, kutip duit seluruh negara, bagi projek, ambil duit, bagi masuk yayasan. Patut duit guna untuk bantu orang susah, bantu orang miskin, bantu ibu tunggal, bantu anak yatim. Tapi soal dia apa? Beli kereta mewah. Bila saya cakap benda itu, Peguam Anwar telefon saya. Cik Gubat, hang nanti Pak Penakan hang saman nanti. Kan, Pak Penakan hang saman. Saya kata, siapa yang nak saman aku? Dia kata, dengar betul-betul, dengar. Dia kata, kereta Jaguar tu bukan dibeli dengan duit yayasan, tetapi kereta Jaguar itu telah disedekahkan untuk bantu orang miskin kepada Yayasan Aman. Saudara, sedekah beras bantu orang miskin, Cik Ton pun buat. Kita faham. Sedekah rumah bangunan bantu yayasan, kita faham. Sedekah kereta jenazah pun kita faham, nak bantu orang miskin. Tapi sedekah kereta Jaguar, kau nak tipu apa ni? Kau nak tipu apa? Kerana itu saudara, ini adalah penipuan. Masalah negara ini yang tak selesai dan makin teruk sekarang, kerana kita ada seorang Perdana Menteri yang bapak kepada segala kepala-kepala bapak penipu dalam negara. Saudari yang saya hormati sekalian, soal dia ialah penipuan Anwar Ibrahim ini sangat-sangat licik. Dia kerja dia tak buat. Anwar faham atau tidak, bila dia cakap soal orang susah, bulan Syawal baru ini, Ramadan menjelang Syawal, ini Syawal paling suka bagi rakyat Malaysia. Paling suka. Peniaga besok nak raya, majoriti peniaga simpan stok barang, tak boleh jual. Tapi punya dia tak faham, saudara. Dia pekak telinga dia. Pemimpin-pemimpin kerajaan pekak telinga. Menteri Kewangan mengekor Perdana Menteri, pusing seluruh negara nyanyi lagu Wan Azizah. Menteri Kewangan mengekor Perdana Menteri. Tahu Menteri Kewangan siapa?
Siapa Menteri Kewangan? Anwar Ibrahim. Siapa Perdana Menteri? Anwar Ibrahim mengekor Anwar Ibrahim. Pusing satu negara nyanyi lagu Wan Ariza. Dia tahu tak, bulan Syawal tu peniaga susah. Kali pertama dalam sejarah, ni Menteri Kewangan dan Perdana Menteri boleh pergi bazar raya yang dibuat oleh artis. Lepas PWTC dia pergi MITI, lepas MITI habis semua dia pergi, sampai tersondol-sondol artis dia, sampai tersondol-sondol dia. Tapi soal dia ialah, dia tahu tak peniaga tengah susah? Dia tak tahu. Sebab apa? Dia tak mempengerusikan pun mesyuarat Menteri Kewangan. Menteri Kewangan ni patut duduk pejabat, pengerusikan mesyuarat, selesaikan masalah. Anwar ni sampai kaki tangan dia 2 bulan lepas mengeluh sebab apa? Staf lantikan politik di pejabat dia tak dapat gaji. Keluar dalam FMT, Free Malaysia Today, tak dapat gaji. Staf dia tak dapat gaji. Bila dah bising tak dapat gaji, Ketua Setiausaha Negara jawab 2 hari berikutnya. Ketua Setiausaha Negara jawab macam mana? Ketua KSN jawab, macam mana nak bayar gaji? Sebab surat lantikan staf tersebut Anwar tak tanda tangan lagi. Punya dia sibuk. Ini bukan masalah saudara, ini bukan masalah kamu, ini masalah pegawai. Depan hidung dia hari-hari pun dia tak selesai. Sebab apa? Surat lantikan pun dia tak ada masa nak tanda tangan. Jadi maknanya dia ada masa tak fikir soal rakyat. Dia pergi sekarang ni sampai kacau. Dah pergi semua ke sana ke sini. Sekarang budak sekolah pun dipaksa. Tahu atau tidak? Untuk mereka hadir dan berkumpul, sekolah 3 hari tak jalan. 1 hari rehearsal, 1 hari lagi nak mobilisasi. Lepas tu hari kejadian, 3 hari pegawai-pegawai kerajaan apa semua, pegawai daerah, pegawai majlis. Bila Perdana Menteri ni, setiausaha politik Perdana Menteri ada. Perdana Menteri nak datang satu tempat, semua pegawai kerajaan, baik daripada polis, BBT, pejabat daerah dan sebagainya, kena gembling tenaga. Bila pegawai-pegawai nak buat kerja masalah rakyat, mereka tak ada masa. Sekarang panggil budak-budak matrikulasi, budak-budak tingkatan 6. Ada orang kebetulan, ada pelajar India. Dia bangunlah tanya. Dan dia tanya daripada hati dia. Dia tanya persoalan berkenaan dengan apa? Berkenaan dia kata, ada orang India, kawan dia yang buat yang keputusan peksa cantik, skor A, straight A, tapi tak dapat masuk. Dia confused, dia keliru. Ada pelajar yang bukan India, tetapi keputusan teruk, dapat masuk universiti. Jadi dia tanyalah benda ini. Anwar, saya tak faham Perdana Menteri ni. Oh, dia boleh, okey, saya faham, kamu duduk, kita nak jawab. Nanti kalau kita ikut kamu, kita akan salah pilihan gaya. Saya tak boleh. Dia pada tahap kesombongan yang Allah cabut langsung pemikiran logik masyarakat. Dia berkempen pilihan raya pakai duit kerajaan. Maksud saya apa? Sekali penerbangan helikopter, Tun umur berapa dah? Ke sana ke sini, Tun naik kereta. Tun tak pernah pergi semayang Jumaat naik helikopter. Anwar pergi semayang Jumaat pun naik helikopter. Ya Allah. Saya tahu Anwar Putrajaya. Dia naik helikopter pergi mana? Port Esen. Buat apa semayang Jumaat? Saya tak boleh bayang benda ini. Sampai di Kedah, wartawan tanya, Noor Ibrahim, Datuk Seri, ni ada orang komplain. Kenapa? Sebab Datuk Seri ni terbang pakai helikopter kerajaan, duit belanja apa semua. Saya tahu apa dia jawab. Ini dilaporkan di media. Dia kata, saya Perdana Menteri, saya naik helikopter, yang diorang nak sakit hati pasal apa? Saya boleh bayang tak? Yang bila depan rakyat dia kata kita parti derita apa?
Helikopter orang kerja, kereta nama apa namanya ni ahli korporat, rumah tycoon Cina. Dan akhirnya saya juga telah mendedahkan apa dia? Baru ini saya dedahkan soal tanah 10 bilion. Kita berhubung dengan Raja Petra, tapi akhirnya Sanusi ni saudara dia panglima tahap macam mana pun saya tak tahu. Dia ni memang ketegak. Orang Kedah ni ketegak. Dia ni memang sangat rival. Dia ni keras. Bila dia dengar, dia sebut benda tu. Kali pertama dalam sejarah, Anwar terpaksa ambil injunction court, ambil tindakan mahkamah ke atas ahli politik. Perdana Menteri, ni pilihan raya. Aku kata kat kau kata aku biasalah seton kan. Ni pilihan raya. Tapi soal dia, Anwar ambil tindakan mahkamah di mana senyap-senyap salah guna proses mahkamah supaya keluar mahkamah punya keputusan Sanusi dan ejen Sanusi tak boleh cakap pasal Anwar Ibrahim. Ini yang Sanusi. Sebab kalau Sanusi cakap, akhirnya Sanusi boleh diambil tindakan menghina mahkamah, malah boleh dipenjara pun Sanusi. Muncul kita bukan ejen Sanusi, jadi kita boleh cakap terus. Tapi soalnya apa dia? Soalnya ialah Anwar Ibrahim cuba tutup mulut rakyat semua. Tutup mulut rakyat. Sanusi salahnya apa? Sampai kena saman pula, dia arah Vincent Tan saman. Kesalahan Sanusi sebut beberapa perkara. Pertama, Sanusi sebut isu dia ialah ada toke judi dapat tanah di Selangor dan tanah tersebut harga dia 10 bilion ringgit. Sanusi sebut salah, tak salah. Kenapa? Saya bagi tahu sekarang. Isu ini saya dah teliti sebenarnya hampir 3 bulan. Dokumen saya sangat lengkap. Saya pendekkan dengan apa? Sebuah syarikat, nama dia Landasan Lumayan Berjaya Sdn Bhd. Amir kata ini anak syarikat kerajaan negeri. Pembohong. Saya ulang, Amiruddin pembohong. Kenapa? Syarikat Landasan Lumayan Berjaya Sdn Bhd ialah anak syarikat Berjaya Corporation, milik tauke tycoon nama Vincent Tan. Vincent Tan ada anak syarikat BJ Land, Berjaya Land. Berjaya Land telah membuka sebuah syarikat nama Landasan Lumayan Berjaya Sdn Bhd. Landasan Lumayan Berjaya Sdn Bhd ni buat apa? Saya bagi tahu, Selangor pernah mengalami masalah banjir teruk. Banjir teruk negeri Selangor. Orang terkapai-kapai di Shah Alam. Orang politik ni punya bagus. Dia ni ambil kesempatan terhadap semua benda. Orang banjir, maka dia buat proposal, cadangan untuk mendalamkan sungai, membetulkan balik sungai Kelang supaya tak banjir. Maka dibuka Landasan Lumayan Berjaya Sdn Bhd. Majority shareholder ialah Berjaya. Dalam syarikat tersebut ada Vincent Tan. Dalam syarikat tersebut, tadi dalam sidang media saya tunjuk semua. Dalam syarikat tersebut ada Vincent Tan. Dalam syarikat tersebut ada siapa? Ada Amiruddin Syari. Siapa yang pernah tengok tidak pernah dan sangat luar tabi'i SPV, Special Purpose Vehicle Company, ataupun syarikat bertujuan khas yang dibuka dan bukan kerajaan majoriti, saudara takkan tengok Perdana Menteri duduk dalam as a board director. Tak? Perdana Menteri kalau nak duduk mesti chairman. Menteri besar duduk as a board director, tak boleh. Menteri besar kalau nak duduk dalam mesti chairman. Tapi ini pegangan kerajaan negeri minoriti, dia duduk sebagai lembaga pengarah. Chairman siapa? Vincent Tan. Baik.
Bawah Amir siapa dia? Jeng jeng jeng. Calon Pandan Indah bagi pihak Pakatan Harapan. Siapa nama dia ni? Izham. Saya kadang nama-nama orang yang macam tu saya jarang ingat. Jadi kena backup. Jadi kena cepat backup. Calon amanah ni siapa? Calon amanah ni, calon PAN ini, dia duduk dalam syarikat itu juga. Dia esko kerajaan negeri. Kalau bawah itu sepatutnya bubuhlah pegawai kewangan Esmino. Kenapa pula esko dan menteri besar nak duduk mentedarah allowance daripada chairman token judi? Satu. Kemungkinan kemudian mesyuarat kerajaan negeri. Siapa chair mesyuarat? Amiruddin Syari. Kerajaan negeri memutuskan bagi projek cuci sungai Kelang. Amir bagi kepada syarikat yang ada Amir dalamnya. Amir bagi kepada Amir. Kemudian apa? Harga cuci sungai siapa yang tetapkan? Kerajaan negeri Selangor. 700 juta. Amir tetap bagi projek dan Amir tetapkan nilai itu 700 juta. 700 juta. Tapi bila kita dedah benda ini, Amir cakap apa? Jangan takut tuan-tuan. Sebab apa? Kita takkan bayar 1 sen pun duit kepada syarikat tersebut. Mak Datuk ni nak masuk syurga, namanya Wisentan. Bersih sungai 700 juta, tak ambil duit. Tak ambil duit. Jadi kita jadi pelik. Dia bayar macam mana? Rupanya dia telah convert dengan dia bagi tanah 600 ekar lebih kepada syarikat tersebut. Kepada syarikat tersebut. 600 lebih ekar yang bernilai 10 bilion. 10 bilion. 10 bilion ni kalau orang tara kita lah ya bin, kan? Maksud dia hidup, mati. Hidup balik, mati. Hidup lagi, mati pun tak boleh sampai 10 bilion duit kita. Dia dapat 10 bilion, 10 bilion dan 700 juta itu sepatutnya dalam bentuk apa dia, premium tanah telah di-waive. Jadi Sanusi kata, puak ni dapat tanah 10 bilion dengan percuma. Betul ke tak betul? Jadi kat mana salah? Dia nak saman. Hari ini saya dedahkan semua. Termasuk berapa banyak Izham. Itulah calon kita kata, Seton cakap, saya tak pandai cakap. Saya calon tak pandai cakap. Biar tak pandai cakap, Seton, jangan asyik bercakap, tapi merompak, melanun, sakau, penyanun. Cakap memanglah pandai. Saya nak tolong orang susah pandan. Saya bagi persatuan ini, saya bagi persatuan itu. Tapi dalam masa yang sama, kamu samun, kamu lanun negeri Selangor. Tak boleh. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, kerana itu kita nak pilih sebuah kerajaan yang berintegritas. Orang tanya saya dokumen. Tadi saya tunjuk dengan wartawan, tapi dekat slide. Kenapa saya tak cetak? Sebab slide saya minit mesyuarat ESCO. Slide saya dokumen-dokumen sulit kerajaan. Dia labelkan dokumen itu sulit. Saya cakap dengan wartawan, saya boleh tunjuk, tapi saya tak boleh bagi. Kenapa saya tak boleh bagi? Kalau saya bagi, saya langgar akta rahsia rasmi kerajaan. Saya boleh kena penjara. Saya tak takut, tapi buat apalah duduk penjara saja-saja. Nah, tapi soal dia ialah saya cakap kepada Awani keluar terus dari live, kepada pengundi Selangor, siapa yang nak tengok dokumen 10 bilion tersebut, pastikan kerajaan ini kalah. Kerajaan baru, Cik Ton duduk dalam dewan, akan buang klasifikasi sulit. Kita boleh tengok macam mana dia melanung dokumen tersebut. 10 itu baru 10 bilion. Itu belum saya cakap, kita baru jumpa. Ini lebih mengejutkan. Kita baru jumpa. 10 minit lagi boleh? Kita Cikgu Bat. Ya. 10 minit. Saya bagi 20 minit. Kita baru jumpa. Saudara, hutan simpan Bukit Lagong. Tahu hutan simpan Bukit Lagong? Bukit Lagong, dia tak ambil taraf hutan simpan. Tak, dia tetap hutan simpan.
Tapi kerana nak meliwat hutan itu, dia telah perkenalkan istilah kuari hutan. Kuari hutan. Apa dia kuari hutan? Dia buka kuari dalam kawasan hutan simpan. Dia potong, dapat 27 plot uncle. Dalam itu hutan simpan, 27 plot dapat. Punya luas tabi'i, saudara. Tak pernah mana-mana kerajaan antara 27 yang dapat itu adalah menteri besar diperbadankan. Syarikat Amir Ketua dapat kuari dalam hutan simpan. Satu. Kedua, jabatan hutan diwujudkan untuk jaga hutan. Jabatan hutan kerja apa? Jaga hutan. Saudara, antara yang dapat sebelah kawasan MBI, Menteri Besar Incorporated, siapa dia? Koperasi Jabatan Hutan Selangor. Koperasi Jabatan Hutan dapat teroka hutan. Masya Allah, saya tak boleh fikir. Ini betul-betul luar tabi'i punya kerajaan. Ada lagi baki syarikat, saya tak sempat tengok semua. Tapi saya tengok dekat bawah, ada sebuah syarikat, nama dia Jernih Intan Sendirian Berhad. Milik budak muda umur 30 tahun ketika projek tu bagi. Baguslah Selangor bagi budak muda kan. Tapi company baru tubuh terus dapat plot hutan. Nama dia Afiq Kasdi. Afiq Rahim Kasdi. Saya pun teringat nama-nama pelik ni kan biasa kita ni. Saya punya Rahim Kasdi. Saya pergi Google, saya tengok, saya cari. Saya tahu siapa punya syarikat yang dapat itu. Rahim Kasdi adalah setiausaha politik Amir di kawasan dan timbalan kepada PKR Gombak di mana Amir ketuanya. Triton Silver CBN 869 kita alihkan mengalang. Okey, terima kasih. Kamu boleh tambah lagi 2 minit. Sebelum kita jadikan sebuah lagi kereta jenazah, alihkan cepat Triton. Kita nak berhikmat, ya kan? Setakat nak tarik, ramai gagah-gagah sini. Okey, balik. Reverse balik. Sekarang 27 plot, Menteri Besar dapat plot, Menteri Besar Incorporated, Jabatan Hutan dapat plot. Ini macam seolah apa? Yang jaga haiwan liar ni apa? Perhilitan. Perhilitan dapat lesen memburu tembak harimau. Perhilitan sepatutnya jaga haiwan liar, dapat lesen memburu tembak harimau. Jabatan Hutan Selangor dapat kebenaran teroka hutan simpan. Tak masuk akal. Tapi yang lebih menarik apa dia? Syarikat Jernih Intan Sendirian Berhad milik anak kepada timbalan Amir dalam PKR Gombak. Saya boleh fikir lah. Lepas tu dia cakap apa? Oh, kita nak bina anak muda. Anak muda dapat apa? Anak kamu dapat hutan lah. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, kerana itu kita memerlukan sebuah perubahan. Esok saya akan bentangkan, dia kata stadium yang sampai TMJ. Dulu Yang Maha Mulia TMJ Johor telah komen pasal harga stadium kan. TMJ komen stadium Shah Alam. Tapi Selangor ni dia Selangor sampai mati. Bila Johor JDT komen, dia rembat dia kan. Tapi apa yang TMJ sebut betul. Saudara tahu tak? Sebenarnya esok insya-Allah saya akan dedahkan minit mesyuarat Esko Kerajaan Negeri. Tapi dokumen itu sulit. Saya sanggup ambil risiko. Apa jadi, jadilah. Janji kita boleh menang Selangor. Cik Ton boleh jadi wakil rakyat. Tapi masuk dewan. Masuk dewan Cik Ton. Yang saya dedah tu Cik Ton kena klasifikasikan balik dokumen umum. Jadi boleh lepas masa dakwa besok. Saudara tahu atau tidak, sebenarnya harga stadium itu mula-mula JKR cadang 400 juta betul bumbu. Dia tak puas hati. Tycoon datang.
Dia bagi tanah buat shopping kompleks, buat hotel apa semua. Stadium pun jadi kecil, daripada stadium besar jadi stadium kecil. Sebenar nilai harga pembangunan tersebut, saudara tahu berapa kerajaan kena tanggung? 3.8 bilion, saudara. Saudara yang saya hormati sekalian, lusa juga saya pula akan dedah lagi ini. Sampai pilihan raya, saudara akan terkejutlah. Bersedialah dengan kehidupan luar TAMII sedikit. Apa dia? Saya akan dedah berkenaan dengan e-wallet. Saya tahu tak, bayar cukai tanah, cukai pintu, parking semua ada sistem e-wallet di Selangor. Lesen e-wallet, Cellgate, GLC, anak syarikat MBI Kerajaan Negeri Selangor ada lesen e-wallet. Tapi dia sudah bagi kepada sebuah syarikat yang kita syak telah diperkenalkan oleh seorang DAP yang bawa daripada Pulau Pinang, dan syarikat itu kita akan dedahkan. Dan yang terakhir, saudara akan dikejutkan dengan apa? Saudara tahu semester. Almarhum Tan Sri Khalid, Menteri Besar terbaik negeri Selangor, telah buat semester. Semester ni maksud dia apa? Dia selia semua pasir, batuan, galian, perlombongan. Bagi dekat dia, dia urus duit. Itu yang mati dapat duit, air percuma, apa semua macam-macam mula dapat. Saudara tahu atau tidak, kawan Anwar Ibrahim buka syarikat perlombongan. Syarikat perlombongan itu telah mengenepikan semester. Kali pertama dalam sejarah tak pernah berlaku. Dia ketepikan semester dengan syarikat kawan Anwar Ibrahim itu dapat perlombongan di Selangor dan sudah dapat. Ini sama macam REE. Sebab apa dia marah Sanusi? Sebab apa dia marah Azmin? Sebab apa dia marah Tan Sri Khalid? Jelas Tan Sri Khalid kenapa? Sebab dia tak boleh pakai duit Selangor. Dia tak boleh sakau projek Selangor. Kenapa dia marah Sanusi? Benda paling besar, dia bawa mafia daripada Indonesia, mafia perlombongan, dan dia bawa ke sini. Dan mafia itu aim, saudara, tanah REE di Kedah untuk dia troka. Sanusi cakap tak boleh, sebab kerajaan dah ada perjanjian, kerajaan ada proses, tak boleh bagi. Aku Perdana Menteri lah. Tak boleh. Bukan hang Perdana Menteri, hang malaikat pun kita tak boleh bagi. Tak boleh, sebab ada sistem. Saudara, dia marah, dia serang, dia fitnah, dia henjut Sanusi. Tapi kita akan jawab, saudara, pada hari Khamis nanti, pendedahan bagaimana dia sakau pasir di Selangor. Kali itu mereka berbangga. Yang terakhir, mereka berbangga. Mereka ada apa namanya ni, apa yang paling ambil bangga, reserve negeri. Saya nak buka satu rahsia. Dia sebut berbilion-bilion reserve negeri. Saudara, tahu atau tidak, mati di Selangor tak dapat duit dah. Meter tunggal, meter satu meter yang berdaftar, yang dulu semua dapat air percuma, tak dapat air percuma dah. Dia potong semua. Dan reserve yang dia banggakan itu, saudara tahu tak, sebahagian besar dia adalah wang amanah pembangunan. Wang amanah pembangunan, bila saya zoom in, saya buka semua file, rupanya duit betul dan maintenance jalan raya. Jadi patutlah duit mari sini dia maintenance jalan raya. Saya tak tahulah apa istilah dia di Selangor, tetapi duit maintenance jalan raya ni patut maintain jalan lah. Longkang tepi jalan tak betul lah. Perabot jalan ni maksud papan tanda dan sebagainya, betul kan lah. Tapi saudara, dia simpan untuk tunjuk dia bangga. Kerajaan ni bukan duit seni yang berhad. Kerajaan ni maksud dia apa? Kerajaan ni maksud dia, kau kena punya urusan, pemegang paruh kerajaan ialah rakyat. Kalau rakyat tak bahagia, kerajaan tu simpan berapa juta pun apa guna? Berapa bilion pun apa guna? Dan hari ini, dalam masa sebulan lebih, saudara, dia belanja, dia spend, duit itu semakin kecil, semata-mata buat semua jalan, bagi projek nak tunjuk, tipu orang masa pilihan raya. Jalan raya ni bukan urusan pilihan raya. Maintenance jalan raya, longkang dan sebagainya, urusan kehidupan rakyat.
Jadi saudara, itu semua pembohongan. Kita akan selesaikan kita punya tokoh, dan kita sudah pun buat manifesto Selangor perbelanjaan 2 bilion. Orang tanya boleh buat tak boleh buat. Azmi pernah jadi menteri besar, tak ada masalah. Kalau sekadar pengurusan, kita ada KSU Datuk Seri Jamil. Kita ada barisan-barisan orang yang pernah ada pengalaman jadi esko. Amir, baik Izham ni pun jangan rasa bangga. Tengok kita mentadbir kerajaan Selangor berpenggal-penggal. Amir, engkau sepanjang tempoh tersebut PH jadi mentadbir kerajaan adalah menteri besarnya Tan Sri Khalid dan juga Azmi. Sepanjang kamu jadi menteri besar, baru setengah penggal Amir, baru setengah penggal, belum pun satu penggal. Dan ketika itu pun sebahagian besar adalah esko daripada PAS. Kamu tak boleh nak sombong kata itu pencapaian kamu. Saudari yang saya hormati sekalian, cabaran kita 12 besok undi awal. Anggota pasukan keselamatan, saya mohon pegawai-pegawai kerajaan, saya mohon untuk terus undi Perikatan Nasional. Sebab apa? Sebab saudara telah dihina oleh kerajaan ini. Saya bagi contoh, orang lain tak berani komen, tapi Cikgu Bat ni suka buat kemarahan orang, dia komen. Pegawai-pegawai keselamatan, Ketua Polis Negara ni orang yang sangat baik, latar belakang baik, pendidikan baik, pengalaman kerja baik, keluarga baik, saudara. Ketua Polis Negara ini. Tapi Ketua Polis Negara dihina dengan cara macam mana? Oleh kerana kau nak tangkap Sanusi, kau nak hina Sanusi, wartawan tanya Ketua Polis Negara, Ketua Polis, kes Sanusi macam mana akta hasutan? Dia kata Ketua Polis mula-mula kata belum selesai disiasat. Ketua Polis mula-mula kata beberapa jam belum selesai disiasat. Ketua Polis dimalukan dengan berita Sanusi akan didakwa. Baru berapa jam Ketua Polis Negara kata belum selesai. Ketua Polis cakap betul. Arahan nak dakwa Sanusi itu datang daripada siapa? Sehingga kes Sanusi tangguh bulan 10. Datuk, tangguh bulan 10. Sebab apa tangguh bulan 10? Baru masuk tangguh bulan 10. Sebab kertas pendakwaan pun tak siap. Ketua Polis Negara cakap betul nak dakwa Sanusi dia. Lepas tu tanya Ketua Polis Negara, tapi Sanusi nak kena dakwa. Ketua Polis Negara pun cakap betul, saya tak ada maklumat. Malu lagi Ketua Polis Negara. Lepas tu kau ketuk macam pencegah maksiat. 3 pagi ketuk pintu macam pencegah maksiat. 3 pagi ketuk bilik Menteri Besar, nak tangkap Menteri Besar. Tanya balik kepada Ketua Polis Negara, kenapa tangkap Sanusi? Ketua Polis Negara terpaksa memalukan diri dia dengan sebut apa? Sebab Sanusi tak jawab telefon, saya tangkap. Astagfirullahalazim. Macam cerita laki bini. Kenapa bini kau marah? Aku tak jawab telefon dia. Saudara, Ketua Polis, Menteri Besar ni, ataupun Menteri Penuh, dia ada pegawai polis yang ikut dia 24 jam. Ada pegawai polis, Tun M, ada pegawai, ada edisi polis ikut. Itu pegawai polis, bukan pegawai menteri, tak, pegawai polis. Untuk pastikan keselamatan polis dan juga untuk pastikan menteri jangan nakal sangat. Dia catat, ada buku catatan dia. Malah jadual menteri besok, hari ni dia tahu. Jadi apalah salah kalau nak ke Sanusi, telefon polis yang jaga Sanusi, tolong lapor Sanusi di mana? Tengah mesyuarat. Besok pagi jadual Sanusi apa? Pagi hari pergi mahkamah. Selesai tak? Selesai. Kalau kira komen 3R, DAP yang ni pun komen 3R. Ini barwa. Saya minta maaf kalau saya guna itu perkataan paling sesuai lah. Boleh ke tidak? Boleh. Ini barwa nama Tan Sri Lim Kit Siang nak hasut orang Cina
suruh sokong dia dengan tulis isu perkauman, orang Cina pun boleh jadi Perdana Menteri. Anak dia pun baru nama Lim Guan Eng, saudara. Kalau Islam memerintah, kuil pecah, tokong pecah, gereja pecah. Ini perkauman ke tidak? Saudara, sampai malam ini, sampai saat ini, pukul 11 malam, hari ini saudara, bulu Roma dua beranak ni pun kamu tak berani sentuh. Bila dengan DAP, bila dengan Cina DAP, saya sebut Cina bukan perkauman. Ini salah DAP, bukan salah Cina. Ini Cina DAP, saudara, kamu tak berani sentuh. Tapi dengan Panglima Melayu, saudara, kamu tangkap macam pencegah maksiat 3 pagi ketuk bilik. Kerajaan ini perlu dibetulkan. Harga barang naik, harga kos kehidupan naik. Sebab apa? Menteri Kewangan tak dengar rakyat, sibuk berjalan kulu kilir. Wan Azizah apa? Oh Azizah sana, oh Azizah sini. Tahu tak? Dia cakap, dia sebut lagu Oh Azizah ni dia minat semenjak daripada dia mula mengurat kat Wan Azizah. Oh lama dia minat ya, lama dia minat. Tapi punyalah lama dia minat sampai sekarang nyanyi pitching ke laut dalam lagi. Kalau nama pun tak boleh betul menyanyi, saudara. Suara buruk satu perkara. Kita bukan suara sedap juga, tapi pitching display kan. Pitching display kan. Kuda yang mana? Kan. Masuk kan. Saudara, soal dia apa? Persoalan yang lebih penting, dia tak dengar rakyat. Menteri duduk dalam parlimen, dia tanya apa pada rakyat? Mana harga barang naik? Bagi tahu saya barang apa naik harga. Menteri ini duduk bulan ke duduk planet Mars? Sebab kerana itu mengundi kali ini, harga barang naik ni. Cina rasa, India rasa, dia bukan pergi kedai Melayu mahal sikit. Tak ada. Semua rasa. Kos kehidupan, semua rasa sama. Dia wujudkan isu 3R ini. Isu 3R adalah naratif rezim campuran ini. Untuk apa dia mau tipu sama kita? Isu kalimah Allah. Kalau kita tanya, ada tak kawan kita Kristian? Tanya orang Kristian. Saya tanya kawan kita Kristian, you ada masalah tak? Mesti mau pakai kalimah Allah tak? Betul, you nak pakai. Orang Kristian cakap apa? Tak ada. Saya sembahyang hari Jumaat, saya dengar khutbah hari Jumaat, tak ada masalah. Isu kalimah Allah bukan isu kita. Tapi dia buat sebab apa? Kena dengar betul-betul. Isu kalimah Allah ni dibuat sebab apa? Sebab dia nak alih isu. Dia terjadi, ada orang daripada luar negara datang bawa beberapa bahan. Pegawai kerajaan kita dah ada Kristian punya bahan kalimah Allah, solat, Baitullah sebagainya. Pegawai di airport tegas, tak boleh ni dekat Malaysia, tak boleh. Dia saman. Yang bawa, yang buat affidavit, sokong orang ni saman siapa dia? Orang DAP, Melayu, Islam. Antara dia apa? Profesor Aziz Bari, adun DAP. Antara dia siapa? Profesor Azmi Sharon, timbalan pengurusi SPR. Dia buat, dia sokong. Proses mahkamah berlangsung, tak boleh lawan lagi mahkamah kan? Tapi saudara tahu apa berlaku? Saifuddin Nasution Ismail, Denpoka nama dia. Sanusi panggil Denpoka. Denpoka tulis nota kabinet, suruh peguam negara tarik supaya apa? Benda itu jadi konflik, supaya Kristian boleh pakai. Kita orang Islam, kita nak pertahan hak kita. Besok orang buka gereja, ada salib, sebelah dia ada kalimah Allah. Salib lampu, kalimah Allah berlampu. Kita marah, tak boleh. Sebab apa? Itu dah jadi undang-undang, dah jadi kes mahkamah. Saudara, kita cakap boleh kerana kita nak pertahan hak kita. Tapi benda ini bukan untuk buat gaduh dengan orang bukan Islam. Yang jadi musuh benda ini adalah rezim. Isu tanah, tadi ayat sebut tanah seputih. Daripada leasehold pergi freehold. Mereka orang Cina, mereka berjuang hak kita. Tapi kita orang Melayu, kita nak pertahan hak kita.
Pun sama, proses mahkamah tak selesai, mereka agak peguam negara tarik kes tersebut. Pegawai-pegawai Melayu di BKL secara terpaksa berdepan dengan kegairahan Cina-Cina di AT. Bukan salahnya Cina, tetapi salahnya di AT. Mencetuskan isu perkauman itu mereka. Kita nak berdepan, oh tak boleh. Saudara, mereka nak alih. Isu sebenarnya apa? Harga barang, kesusahan rakyat. Oh, formula-formula yang luar tabi'i yang gagal, pembohong. Rafizi Ramli, oh, buat formula baru. Kepada rakyat, jangan risau, kita ada formula baru. Oh, kita tengok, formula baru. Formula dia semua kena berkebun. Ada pertanian bandar dipanggil. Wah, bagus Rafizi. Tapi siapa nak jual, siapa nak beli? Cili. Semua tanam cili. Apa kita nak mandi cili, nak makan cili aja. Mesti ada jual beli. Oh, semua orang kena berniaga. Niagalah nasi lemak tepi jalan ke apa. Kalau dah semua berniaga, siapa nak beli nasi lemak? Jangan takut. Tunggu sebulan daripada sekarang, semua pengkritik akan terduduk. Kita pun comel-comel kan. Apalah Rafizi nak umum ni lagi sekali kan. Dia kata jangan risau. Semua tanam cili, semua boleh jual nasi lemak. Kita akan jual melalui vending machine. Dia kata kita akan jual melalui vending machine. Tahu vending machine? Vending machine ni nama dia. Masa saya sekolah main kat Tepu Durah, kat Sombang tu, nama mesin kedegang. Sebab bila masuk duit sini, kedegang dia turun air. Kadang-kadang dia tak turun, kita sepak, pam, kedegang dia turun kan. Ada kau nak jual nasi lemak kat mesin kedegang? Ada kau nak jual sili? Kau tadi sili goreng, sili itu dalam mesin kedegang tu kan? Salah, kerajaan ini luar tabi'i. Rakyat kena buat keputusan bijak. Selangor jangan risau, di tangan pentadbir yang baik telah bersedia. Daripada atas sampailah ke bawah, daripada dunia rakyat susah sebenarnya, kita ada calonnya. Saudara, undi jangan ragu-ragu, Perikatan Nasional. Syarat keluar undi ramai-ramai. Melayu keluar ramai-ramai, Cina keluar ramai-ramai, India keluar ramai-ramai. Masalah ni budak-budak Melayu. Hari itu Melayu mengundi berapa? 65%. Lepas tu heboh. Ni Cina lah ni. Cina tu keluar mengundi. Yang kau tak pergi mengundi pasal apa? Yang kau tak keluar mengundi pasal apa? Kau orang kena keluar mengundi beramai-ramai. Nak pertahan hak Melayu boleh. Tapi kena keluar mengundi lah. Dia pertahan hak Melayu tu bukan moderate. Hidup Melayu, hidup Melayu, hidup. Hidup kan? Hidup Melayu, hidup Melayu. Tapi tak mengundi. Tak ada, dah Melayu je tinggal. Mesti pergi mengundi. Di Ampang, di Pandan Indah ini, saya mohon. Saya percaya sebahagian daripada jentera bukan orang sini. Tapi tugas saudara apa? Senaraikan balik. Yang mendengar dalam agenda daily, dalam TikTok, dalam Facebook, dengar. Senaraikan balik. Hubungi seluruh keluarga kita. Dalam konteks Pandan Indah, senaraikan balik. Bekas girlfriend, bekas tunang, kan? Jando marin, senaraikan. Hubungi. Bukan suruh berhubung, menjalinkan hubungan semula, tetapi suruh pergi mengundi. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Saudara, sekali lagi saya sebut, calon kita, parti kita sedang diikat kaki dan tangan. Mereka tak ada duit. Pertempuran ini adalah pertempuran rakyat lawan rejim zalim. Rakyat lawan korporat. Rakyat lawan orang kaya. Orang susah lawan penindas. Saudara kena bangkit. Tunjukkan keluarga besar kita adalah rakyat Malaysia. Cina, India, Melayu, apa juga kaum saudara. Mesti keluar mengundi. Faham? Faham? Kalau dah faham, sudahlah. Kita jumpa 13 hari bulan, kenduri kesyukuran. Amin. Calon kita daripada Pandan Indah. Sekian saja saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya ada nak bagi. Tengok t-shirt. Main sini cepat. Masa ada kan? Taklah siapa suruh jumpa Cikgu Bat. Suka dia lah kan? Tak. Kita ada t-shirt. Tak apa, nanti dulu.
T-shirt saya buat t-shirt Cikgu Bat. Dan Cikgu Bat tak ada calon, jadi t-shirt satu negara. Jangan golak kuat sangat kan. Luka tak habis lagi tu. Jadi saudara, saya tak banyak, saya ada beberapa belas t-shirt, saya ada button badge beberapa ratus. Tugas saudara ialah, pertama saya minta tolong, siapa dah subscribe, follow Facebook Cikgu Bat. Saya. Nanti dulu, ini kroni nama. Tak faham. Dia pernah select lah sikit kan. Jadi tenang-tenang. Cikgu Bat SL. Tenang-tenang. Okey. Siapa subscribe tak banyak, tapi janganlah berebut. Saya nak buat tanda mata, nak nyokong kawan kan. Tapi boleh ambil button badge, boleh ambil ni, tapi subscribe. Follow Cikgu Bat Original Facebook. Cikgu Bat Original. Nora dah follow. Nora PM Topi sudahlah kan. Sini Bona dia nak minta. Jadi kedua ialah follow Instagram tempat saya bercinta. Dia tak masuk terus kan. Siapa kena follow TikTok saya Cikgu Bat 78. Sebab kita banyak sangat isu. Saya percaya media tak boleh carry semua. Dalam berbaki 5 hari ini pertempuran yang sangat penting. Saya minta tolong pergi Facebook saya, pergi TikTok saya, share, sebar dan perbanyakkan lagi. Sekian saja. Saya minta maaf kalau saya salah bahasa. Kita jaga kita, ACT orang kita. Saya sangat kagum dengan calon kita, insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sama-sama. Perikatan. ACT. Takbir. Terima kasih Cikgu Bat.